Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin Ahmad. Terima kasih banyak kerana anda sudah berada di channel YouTube saya dan terima kasih juga jika anda sudah tekan butang subscribe yang ada dekat bawah. Kalau belum tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah ia akan ada dekat feed YouTube anda. Hari ini kita nak buat satu react yang diminta oleh kawan-kawan saya berkaitan tentang satu isu yang disebutkan oleh Maulana Hasnul. Jom kita sama-sama tengok dan dengar apa yang beliau sebutkan. Boleh tak Maulana jelaskan sedikit berkaitan dengan fadilah amal yang ditolak oleh sebahagian masyarakat? Tentang fadilah amal yang ditolak oleh sebahagian masyarakat. Oh, moga dia pandai ilmu hadis, sebab tu dia tolak kot. Sebenarnya, dia tidak tahu siapa itu pengarangnya. Dia tak tahu. Kalau dia tahu pengarang, dia tak akan kata demikian. Kebanyakan ulama-ulama, kebanyakan dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab-kitab yang muktabar, yang 6, selain daripada Sahih Sittah, selain daripada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan sebagainya, banyak hadis-hadis dhaif di situ. Jadi kalau kita tolak hadis dhaif di situ, maka kita kena tolak semua kitab-kitab besar dalam hadis dhaif mereka. Sebab itu, untuk kita mengetahui sesuatu benda, kita kena tahu apa maksud pengarang. Kita kena baca dulu apa tujuan pengarang mengarangi kitab tersebut. Apabila untuk sabitkan sesuatu benda, pengarang akan membawa hadis yang betul. Dan pengarang akan bawa hadis sahih untuk sabitkan satu-satu benda. Selepas tu pengarang dia muqarin, dia bawa hadis dhaif. Hadis dhaif itu sebagai ittiba' saja, mutabik kepada hadis sahih. Maksudnya mafhum dalam hadis sahih dah ada, maka hadis dhaif mafhumnya sesama dengan hadis dhaif yang hadis sahih tadi, maka hadis itu boleh dipakai. Kita tak perlu pertikaikan betul takhrij, kita tahu dengan sebab takhrij tu kita tahu dah hadis tu dhaif. Tapi hadis tu dhaif, tengoklah bab sebelum ni, kawan ni dah bawa dah hadis sahih. Kenapa nak bertikaikan lagi? Hadis dhaif itu sebagai mutabik. Dia panggil muqarin. Muqarin ni hadis tu dibawa walaupun dia dhaif. Kerana mafhumnya lebih kurang sama dengan hadis sebelumnya di dalam riwayat sahih. Jadi tak jadi masalah lah. Kenapa perlu dipertikaikan? Betul lah kedaifannya. Tapi dia boleh dipakai sebab mafhumnya semafhum dengan makna hadis sahih. Dan kebanyakan semua kitab-kitab ulama dia dibawanya hadis dhaif itu selepas dimuqarrinkan dengan hadis sahih. Oh, ni hadis dhaif ni kenapa bawa ni? Kau tengoklah hadis sebelum tu dia bawa hadis apa. Zaid bin Sabit ni dia adalah penulis wahyu Nabi SAW. Nabi suruh dia mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Bahasa kitab Injil, bahasa kitab Taurat, Ibrani atau Suryani. Tapi dalam riwayat kata Ibrani, ada riwayat kata Suryani. Ibrani dan Suryani itu adik-beradik sebenarnya. Bahasa Malaysia dengan Indonesia sahaja. Dia adik-beradik aja. Bahasa Malaysia boleh faham Indonesia, Indonesia boleh faham Indonesia. Suryani dan Ibrani, tak jadi masalah. Ni Ibrani ni Suryani. Oh, moga adik-beradik tak jadi. Jalan je lah. Sama je lebih kurangnya. Jadi Zaid bin Sabit ni Nabi perintahkan dia untuk belajar bahasa Ibrani. Bahasa Suryani. Dalam riwayat tu bahasa Suryani. Untuk dia kata apa dia? Bila kamu nak tulis surat, maka ba' kalami ala ra'si. Fa'innahu tazkura bil ma'al. Fa'innahu uzkura bil ma'al. Dengan kamu letak benda ni di atas telinga, maka akan mengingatkan matlamat kamu. Sebab tu kalau nak periksa, letak kalang atas ni. Pergi periksa, ingat habis hak baca tadi. Ni hadis tu, ni mana kita boleh pakai? Hadis tu, tak apa untuk fadail. Tapi dalam riwayat, ada 3 jenis riwayat. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Mengenai ketiga-tiga riwayat mengenai letak kalam atas telinga.
Alhamdulillah kita telah mendengar kenyataan daripada Maulana Hasnul Nizam Hamzah berkaitan tentang hadis dhaif di dalam buku Fadailul A'mal dan hadis meletakkan qalam atas telinga. Dalam video ini, Ustaz sebutkan bahawa pengarang kitab Fadailul A'mal menyusun bukunya dengan meletakkan hadis utama yang sabit, kemudian dinyatakan hadis dhaif sebagai sokongan makna. Kemudian Ustaz sebutkan juga bahawa hadis meletakkan qalam di atas telinga itu memang ada, memang sabit. Bagi isu metodologi sebenarnya penulisan Fadailul A'mal saya serahkan kepada orang lain untuk menilainya. Bahkan saya sendiri sudah baca kitab Fadailul A'mal, tapi daripada sudut metodologinya mungkin ada orang yang lebih baik. Bahkan Ustaz Fathul Bari, Dr. Fathul Bari telah membuat semakan di atas buku Fadailul A'mal dan dia ada PhD dia berkaitan tentang isu ini. Bahkan pada yang saya tengok sudah ni, ia hampir serupa dengan apa yang disebutkan oleh Maulana Hasnul Hafizahullah. Jadi hari ini saya hanya mahu untuk membincangkan status hadis meletakkan qalam atas telinga. Hadis ini telah diriwayatkan dengan beberapa lafaz dan juga jalan. Berikut ini ialah jalan yang pertama. Dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Da' qalamak ala udhunik fa innahu adhkaru lil mumli." Letakkan qalam di telinga kamu kerana ia akan membuatkan seseorang yang sedang imla', sedang meneliti akan jadi ingat. Jalur sanad hadis ini ialah daripada Anbasah, daripada Muhammad bin Za'dan, daripada Zaid bin Sabit, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikaitkan dengan sahabat Nabi Zaid bin Sabit. Mungkin inilah sanad hadis yang Maulana Hasnul gunakan. Tetapi masalahnya di dalam sanad ini ada dua problem besar. Dan kedua-duanya disebabkan oleh perawinya. Yang pertama adalah Anbasah bin Abdul Rahman. Para ulama hadis memberikan komentar tidak baik terhadap beliau. Di sini saya sebutkan di antara mereka. Ibn Adi menyatakan bahawa beliau adalah munkarul hadis. Abu Fatah Al-Azdi kata dia ni pembohong. Abu Hatim Al-Razi dia kata matrukul hadis. Bahkan beliau pernah terbukti memalsukan hadis. Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti pula kata dia ni adalah pembuat banyak hadis palsu yang tiada asalnya. Tidak halal untuk berhujah dengannya. Abu Zur'ah Ar-Razi kata wahyil hadis, munkarul hadis. At-Tirmidzi kata At-Tirmidzi mendhaifkan dia. Abu Shu'aib Al-Nasa'i kata dhaif, matrukul hadis. Ibn Hajar Al-Asqalani kata matrukul hadis. Imam Al-Bukhari kata munkarul hadis, tinggalkan dia. Dhaif, zahibul hadis. Ya'qub bin Sufyan pula kata tidak patut bagi ahli akademik, ahli ilmu untuk menyibukkan diri dengan hadis-hadisnya. Itu kepada Anbasah. Bagaimana pula dengan seorang lagi? Ini pula komentar ulama terhadap Muhammad bin Za'dan. Ibn Adi Al-Jurjani dia kata dia mempunyai banyak hadis muttarib. Abu Bakar Al-Bahaqi kata dia ini matrukul hadis. Abu Hatim Ar-Razi kata dia ini matrukul hadis, tidak ditulis hadisnya. Abu Zur'ah Ar-Razi kata munkarul hadis. Abu Isa At-Tirmizi kata munkarul hadis. Abu Nu'aim Al-Asbahani dia kata munkarul hadis juga. Ibn Hajar Al-Asqalani kata matrukul hadis. Zakaria bin Yahya As-Saji dia kata tidak ditulis hadisnya. Imam Al-Bukhari pula kata munkarul hadis, tidak ditulis hadisnya. Yahya bin Ma'in kata hadisnya tidak ada apa-apa nilai. Oleh itu kita dapat membuat satu kesimpulan bahawa hadis ini dhaif dengan status dhaif berat kerana perawinya tergolong dalam munkarul hadis dan matrukul hadis. Tidak boleh digunakan dalam Fadailul A'mal, targhib wa tarhib ataupun yang seumpama dengannya. Tidak disebarkan hadis ini melainkan dengan tujuan untuk memberitahu masalah-masalah ini. Baik, kita sudah jelas dengan lafaz yang pertama. Bagaimana pula dengan lafaz-lafaz yang lain? Dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza katabta fada' qalamaka ala udhunik fa innahu adhkaru laka." Apabila kamu menulis, letakkanlah kalam itu di telinga kamu. Ia akan membuatkan kamu ingat. Hadis ini direkodkan dalam Mu'jam
oleh Ibn Al-Muqri, Tarikh Dimash oleh Ibn Asakir dan sebagainya. Jalur sanad hadis ini daripada Amru bin Al-Azhar, daripada Humaid, daripada Anas bin Malik, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang disandarkan kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi. Jalur ini juga mempunyai masalah sebenarnya, iaitu pada Amru bin Al-Azhar. Para ulama hadis memberikan kritikan yang sangat berat kepada Amru bin Al-Azhar. Ibn Adi Al-Jurjani dia kata hadis-hadisnya tidak terpelihara. Abu Bishr Ad-Daulabi mengatakan bahawa dia matrukul hadis. Abu Hatim Ar-Razi dia kata matrukul hadis. Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti pula dia kata dia ni pernah memalsukan hadis yang disandarkan kepada orang yang terpercaya, as-siqat, serta membawa hadis-hadis palsu yang disandarkan dengan yang sabit. Imam Ahmad bin Hanbal pula dia kata Amru ini dia pernah memalsukan hadis. Ahmad bin Shu'aib kata, An-Nasai kata matrukul hadis. Ad-Daraqutni pula kata dia ni pembohong. Az-Zahabi kata pembohong juga. Al-Bukhari pula dia kata dilemparkan dengan tuduhan menipu. Ini semua adalah penilaian yang sangat berat untuk Amru bin Al-Azhar. Oleh itu kita membuat kesimpulan bahawa hadis ini adalah hadis palsu kerana perawinya tergolong dalam orang yang memalsukan hadis. Tidak boleh digunakan dalam fadhailul a'mal. Tak boleh digunakan dalam targhib wa tarhib dan seumpama dengannya. Tidak disebarkan hadis ini melainkan dengan tujuan untuk memberitahu masalah hadis ni. Bukan kita saja kata ia palsu. Bahkan kita mengambil daripada kata-kata ulama dan pendapat mereka terhadap hadis-hadis ini. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari pernah sebut, dia kata hadis ini adalah pemalsuan daripada orang yang bukan Arab, daripada orang Ajam. Meletakkan kalam di telinga adalah kebiasaan, adalah adat orang Ajam. Disebutkan dalam kitab Al-Mughir terhadap hadis palsu dan kitab Jami' As-Saghir. Oleh itu secara jelasnya hadis berkaitan meletakkan kalam di telinga antara dhaif berat ataupun palsu. Maka ia tidak harus dijadikan fadhailul a'mal. Atau anda mempunyai dalil yang lain yang boleh mengukuhkan amalan ini. Jika ada, saya mohon untuk kongsikan dengan saya. Semoga saya juga boleh belajar dan mendapat ilmu. Itu saja untuk hari ini. Adakah anda dapat sesuatu? Jika anda rasa ia bermanfaat, tekan butang share. Moga orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.